Jangan pernah tersenyum kalau tuan tanah hanya meminta bayaran Rp50 secara tunai untuk sebuah bilik sewa di tengah kota raya. Anda mungkin menyangka ia adalah satu rezeki atau tuah yang tidak disangka-sangka. Apatah lagi dengan keadaan ekonomi yang menekan. Namun, berhati-hatilah dengan tawaran yang tidak masuk akal. Karena uang Rp50 itu sebenarnya bukanlah harga sewaan untuk dibelanjakan di alam kita. Ia adalah jumlah tebusan, satu nilai shilling raw yang telah ditetapkan sejak berabad lamanya, yang perlu dilunaskan oleh penyewa kepada penjaga gaib yang kelaparan. Jika Anda gagal menyerahkan uang tunai tersebut tepat pada waktunya, bukan barang-barang Anda yang akan dilempar keluar, tetapi roh Anda yang akan ditarik ke alam sana sebagai ganti rugi. Ini adalah kisah tentang nilai berdarah yang menuntut bayaran nyawa. Semuanya bermula pada suatu malam yang hujan, ketika pemuda bernama Azman sedang bergelut dengan kesempitan hidup. Dia baru sahaja diusir dari rumah sewanya karena gagal melunaskan tunggakan berbulan-bulan. Dalam keadaan terdesak dan tanpa arah tujuan, jarinya secara rawak melayari laman web mencari bilik sewa murah. Tiba-tiba, satu iklan aneh muncul di skrin komputernya. Sebuah bilik di bangunan lama yang kelihatan suram, ditawarkan pada harga yang sangat tidak masuk akal, hanya Rp50 sebulan. Tiada deposit, tiada kontrak, hanya satu syarat mutlak yang ditulis dengan huruf tebal. Bayaran mesti dibuat secara tunai pada hari terakhir setiap bulan, tepat pada waktu senja. Azman yang sedang buntu tidak berpikir panjang. Baginya, itu adalah talian hayat yang menyelamatkannya dari tidur di jalanan yang sejuk dan berbahaya. Keesokan harinya, Azman tiba di lokasi yang dijanjikan. Bangunan itu kelihatan seperti sudah lama ditinggalkan oleh peradaban manusia. Cat dindingnya terkelupas, mengelupas seperti kulit mati, dan bau hapak memenuhi udara koridor yang gelap. Tuan tanah yang menyambutnya adalah seorang lelaki tua yang sangat pendiam dan berkelakuan aneh. Wajahnya sentiasa terlindung di balik topi lusuh, dan dia langsung tidak bertentang mata dengan Azman. Tanpa sebarang bicara, dia hanya menghulurkan kunci berkarat, sebaik sahaja Azman menyerahkan sekeping wang kertas Rp50. Tangan lelaki tua itu sejuk seperti mayat, dan sebaik sahaja wang itu bertukar tangan, Azman dapat merasakan satu hembusan angin sejuk meremangkan bulu romanya. Lelaki tua itu beredar perlahan-lahan ke dalam kegelapan lorong, meninggalkannya sendirian di hadapan pintu bilik yang kelihatan seperti pintu penghubung ke alam barzah. Melangkah masuk ke dalam bilik itu, dada Azman tiba-tiba terasa sesak, seolah-olah ada beban gaib yang berat menekan paru-parunya tanpa belas kasihan. Suasana di dalam bilik itu luar biasa sejuk, lebih sejuk daripada di luar. Namun, tiada satu pun tingkap yang terbuka luas.
Perabot yang ada hanyalah sebuah katil kayu lama dan almari yang pintunya sengit. Di sudut dinding, Azman dapat melihat kesan tompokan hitam yang berbau hanyir, seolah-olah darah kering yang telah lama dibiarkan mengeras. Walaupun pikirannya coba menafikan perasaan negeri yang mula merayap di segenap urat nadinya, namun nalurinya sebagai manusia menjerit memberi amaran keras. Ada sesuatu yang sangat salah dengan bilik ini. Ia bukan sekadar ruang kosong, tetapi ia terasa seperti sedang memerhatikan setiap gerak-geri Azman. Ruang sempit itu seolah-olah bernafas dengan rentaknya yang tersendiri, menunggu mangsa. Malam pertama di bilik itu adalah permulaan kepada mimpi ngeri yang tiada berkesudahan bagi Azman. Sebaik sahaja jam di dinding melepasi angka 12 tengah malam, kesunyian bilik itu dipecahkan oleh bunyi yang sangat ganjil. Bunyi shilling jatuh bergemeincing di atas lantai simen yang sejuk. Azman membuka matanya perlahan-lahan. Jantungnya berdegup kencang memecah kesunyian malam buta. Dia coba meyakinkan dirinya bahwa ia hanyalah bunyi paip bocor atau mungkin bunyi dari bilik sebelah. Namun, sangkaannya meleset sama sekali kerana bunyi itu jelas datang dari bawah katilnya sendiri. Setiap dentingan shilling itu disusuli dengan bunyi bisikan parau yang sangat perlahan, seolah-olah ada entiti usang yang sedang mengira sesuatu. Azman tidak berani bergerak walaupun seinci. Dia mengeras di atas katil, memejamkan mata rapat-rapat sambil berdoa agar malam cepat berlalu, membiarkan entiti di bawah katilnya terus mengira bayaran rahsia. Hari demi hari berlalu dengan penuh keperitan. Kesan menghuni bilik terkutuk itu mula memakan diri Azman secara fisikal dan mental tanpa disedarinya. Wajahnya yang dulunya sehat, kini berubah pucat lesi seperti mayat hidup yang berjalan. Lingkaran hitam di bawah matanya semakin menebal akibat tidak tidur malam dihantui bunyi-bunyian aneh. Dia sentiasa berasa diperhatikan setiap saat. Setiap kali dia memandang cermin di bilik mandi yang retak 1000 itu, dia seakan ternampak bayangan gelap yang berdiri tegak di belakangnya, menanti dengan sabar untuk meragut jiwanya. Bau hanyir darah dan asap kemenyan semakin kuat menusuk hidung, terutamanya apabila waktu senja menjelang tiba. Azman mula menyadari bahwa bilik itu sedang menyedut tenaga hayatnya secara perlahan-lahan. Dia coba untuk keluar, coba untuk lari jauh dari cengkaman bilik itu. Namun setiap kali dia melangkah keluar, sesuatu memaksanya untuk melangkah masuk kembali. Didorong oleh rasa takut yang memuncak di dada, Azman mula menyiasat sejarah latar belakang bangunan apartemen itu di sebuah perpustakaan lama di hujung bandar. Apa yang ditemuinya merungkai satu kebenaran yang sangat menakutkan akal fikirannya. Rupa-rupanya, bilik yang disewanya itu telah menyaksikan kehilangan 5 orang penyewa berbeza dalam tempoh 5 tahun yang lalu
tanpa sebarang penjelasan munasabah. Kesemua mereka dilaporkan hilang tanpa jejak tepat pada malam hari terakhir setiap bulan. Berita-berita lama itu melaporkan bahwa pihak polis tidak menjumpai sebarang tanda pergelutan maupun barang-barang yang dibawa lari. Mereka hilang begitu sahaja dari pandangan dunia, seolah-olah ditelan oleh dinding bilik tersebut. Dan yang lebih mengerikan, kesemua penyewa yang hilang itu adalah golongan miskin yang menyewa dengan harga tepat Rp50. Azman mula sadar bahwa dia adalah mangsa seterusnya. Menjelang malam terakhir bulan tersebut, gangguan yang dialaminya tidak lagi berselindung di sebalik bunyi-bunyian halus. Sebaik sahaja matahari terbenam dan azan maghrib berkumandang sayup-sayup dari kejauhan, suhu di dalam bilik menjunam secara mendadak, membekukan tulang hitam. Nafas Azman mula mengeluarkan wak putih akibat kesejukan melampau. Tiba-tiba, dari arah dinding yang bertompok hitam di sudut bilik itu, satu entiti gaib yang tidak berbentuk fisikal mula memanifestasikan dirinya dengan angkuh. Ia berupa gumpalan asap hitam pekat dengan sepasang mata merah menyala yang merenung tajam terus ke arah dasar jiwa Azman. Entiti itu melayang dan merangkak pantas mendekati Azman yang sedang meringkuk ketakutan di atas lantai simen. Suara bisikan yang serak, garau, dan bergema memenuhi ruang bilik sempit itu, mengulang-ulang perkataan yang sama. Ia menuntut bayarannya. Ia menuntut hutang roh yang telah dijanjikan. Dalam keadaan menggigil ketakutan yang tidak terperi, telepon bimbit di dalam poket Azman bergetar secara tiba-tiba. Satu mesej ringkas diterima daripada nomor tuan tanah misterius yang tidak pernah menghubunginya sebelum ini. Mesej itu hanya tertulis beberapa patah perkataan amaran. Serahkan Rp50 tunai, tepat jam 12 malam ini. Jangan sesekali coba bayar guna cara lain. Azman yang sedang cemas dan panik tahap maksimum menyadari bahwa dia tidak mempunyai uang tunai walau sepeser pun di dalam dompetnya. Gaji yang dijanjikan oleh majikannya masih belum masuk dan dia benar-benar kesempitan. Waktu terus berdetik pantas tanpa belas kasihan. Jam di dinding sudah menunjukkan pukul 8 malam. Dia perlu mencari uang tunai itu dengan apa cara sekalipun. Ketakutan yang amat sangat menyelubungi dirinya karena dia tahu entiti di biliknya sedang menunggu dengan penuh kelaparan. Terdesak dan separuh gila memikirkan nyawanya yang bakal melayang. Azman coba meminjam duit secara tergesa-gesa daripada rakan-rakannya melalui kemudahan pindahan wang dalam talian. Namun, perkara yang ganjil dan di luar kotak pemikiran logik mula berlaku. Setiap kali dia membuka aplikasi bank di telepon pintarnya, skrin teleponnya akan berkelip-kelip berubah menjadi warna merah darah, dan paparan amaran ralat muncul dengan aksara-aksara pelik yang seakan-akan mantera ilmu hitam. Rangkaian internet terputus sepenuhnya
Setiap kali dia melangkah ke dalam kawasan bangunan terkutuk itu, seolah-olah ada kuasa sihir purba yang menghalang sebarang bentuk transaksi modern dilakukan. Penjaga gaib itu tidak mengenal sistem perbankan digital manusia. Ia memerlukan medium fisikal zaman berzaman. Ia perlukan wang kertas yang boleh diikat dengan mantera kuno untuk diubah menjadi shilling roh tebusan. Masa semakin suntuk menghampiri malam. Dengan mengerah sisa tenaga yang masih berbaki, Azman berlari pantas keluar dari bangunan itu menuju ke sebuah mesin pengeluaran wang automatik usang di hujung jalan yang terpinggir. Kebetulan, ada seorang rakan sejawat yang bersimpati dan berjaya memasukkan sedikit wang ke dalam akaunnya pada saat akhir. Dengan tangan yang terketar-ketar menahan sejuk dan takut, dia menekan punat mesin tersebut. Suasana jalan raya itu sangat lengang, dipenuhi kabus tebal yang menghalang pandangan jauh. Mesin itu berderik lama memecah kesunyian, seolah-olah sukar untuk memproses arahannya. Akhirnya, sekeping wang kertas RM50 meluncur keluar dengan perlahan. Namun, alangkah terkejutnya Azman melihat wang itu tidak kelihatan seperti wang biasa. Ia terasa lembab, baunya sangat busuk seperti mayat rebut, dan terdapat kesan terbakar di hujungnya bersama tumpukan warna merah gelap. Di seberang jalan, kelibat tuan tanah tua itu memerhatikannya dalam diam. Tanpa membuang masa yang sangat berharga, Azman berlari kembali ke bilik sewanya dengan nafas yang tercungap-cungap bagaikan dikejar maut. Jam tangan lusuhnya menunjukkan tepat 12:30 malam saat bermulanya perpindahan alam. Pintu biliknya terbuka perlahan-lahan dengan sendirinya, mengeluarkan bunyi engsel berkarat yang memekakkan telinga, walaupun tiada sebarang angin malam yang bertiup. Keadaan di dalam bilik itu sangat gelap gelita yang pekat, seolah-olah cahaya bulan terhalang sepenuhnya oleh kuasa gaib. Tuan tanah yang sepatutnya mengutip uang tersebut langsung tidak kelihatan batang hidungnya. Sebaliknya, di tengah-tengah ruang bilik yang sempit itu berlegar-legar pusaran asap hitam pekat yang berpusing laju, membentuk susuk tubuh gergasi bertanduk yang sangat mengerikan. Bisikan-bisikan halus dari alam roh bergema serentak menuntut hutang mereka. Dengan tangan yang menggigil, Azman menghulurkan wang berdarah itu ke arah kegelapan. Apa yang berlaku pada saat yang genting itu benar-benar menggoncang kewarasan logik Azman sebagai seorang manusia biasa. Sebaik sahaja wang kertas berdarah itu dilepaskan dari pegangan tangannya yang terketar-ketar, ia langsung tidak jatuh ke atas lantai simen. Sebaliknya, wang itu terapung melawan graviti di udara dan secara tiba-tiba terbakar dengan nyalaan api misterius berwarna biru kehijauan. Api aneh itu sangat terang, namun tidak mengeluarkan walau sedikit pun haba panas. Kertas itu hangus menjadi abu dalam sekelip mata, tetapi debu-debu itu tidak berterbangan ditiup angin. Di hadapan mata Azman yang terbeliak luas, debu-debu abu itu bercantum semula secara ajaib,
menjelma bentuk menjadi puluhan keping siling perak kuno zaman silam yang bersinar malap di dalam kegelapan pekat. Siling-siling roh itu berdenting nyaring dan ditarik laju masuk ke dalam pusaran asap hitam tersebut sebagai makanan roh. Sejurus selepas siling-siling roh itu ditelan rakus oleh entiti kegelapan berkenaan, pusaran asap hitam itu mengeluarkan satu lolongan panjang yang sungguh memilukan hati sebelum ia mula menyusut perlahan-lahan ke dalam celah lantai simen dan gaib sepenuhnya. Suhu di dalam bilik yang membeku sebentar tadi kembali kepada keadaan normal secara mendadak. Nafas Azman yang tadinya tersumbat kini mula beransur lancar walaupun dia masih menggigil seluruh badan akibat kejutan trauma. Dia terduduk layu ke atas lantai, mindanya benar-benar kosong memproses kengerian luar biasa yang baru sahaja dilaluinya secara berhadapan. Penjaga gaib bilik rahsia itu telah selamat menerima tebusannya. Roh Azman akhirnya terselamat untuk bulan ini. Namun, apabila pandangan matanya melirik secara rawak ke arah tempat entiti itu gaib, dia melihat sekeping wang kertas RM50 yang baru terdampar kemas di situ, bersedia untuk pusingan seterusnya. Sehingga ke hari ini, Azman masih terperangkap menetap di dalam bilik gaib yang sama. Dia tidak boleh keluar untuk berpindah dan tidak akan pernah dibenarkan untuk melangkah pergi. Setiap penghujung bulan, dia terpaksa mencari RM50 wang tunai untuk ditukarkan menjadi siling ruh, semata-mata demi membeli nyawanya sendiri untuk bernafas bagi 30 hari yang seterusnya. Rantai kutukan bilik berdarah itu telah membelit takdirnya dengan sangat ketat dan mustahil untuk diputuskan. Maka beringatlah sentiasa jika Anda sedang mencari tempat berteduh. Jika Anda mencari bilik sewa dan menjumpai tawaran iklan yang terlalu murah, berserta tuan tanah yang berkeras hanya meminta bayaran RM50 secara tunai, larilah sejauh yang mungkin dari situ. Kerana di alam sana, harga satu nyawa manusia kadangkala lebih murah nilainya daripada kepingan wang RM50 yang decalit darah.